Tengok macam mana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun lebih. 309 tahun dalam gua. Makan tak? Tak makan. Tak makan. Bahkan Allah balik-balikkan badan mereka. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan kalau kita tidur sama, badan kita melekat sama atas tanah. Badan kita ni daripada tanah. Tanah pun tanah juga, dia akan hancur, meresap dalam tanah. Tapi Allah nak jaga badan mereka ni, Allah balik-balikkan mereka. Kejap balik tak ni, sekejap balik. Supaya badan dia tak rosak. Dan jaganya Allah kepada mereka sampai rambut mereka tak panjang, rambut tak beruban, kuku tak panjang. Bila bangun tengok kawan dia macam biasa, macam baru tidur tadi. Tanya seorang daripada mereka, berapa hari kita tidur ni? Baru sehari tidur ni. Sehari baru tidur. Sebab apa? Apa yang mereka tengok zahir tu nampak macam baru saja tidur, padahal 300 tahun tidur. Nak kata bagaimana penjagaan Allah kepada mereka. Jadi kita ni siapa yang jaga kita? Allah yang jaga kita. Jangan risau. Yang penting kita buat apa yang Allah suruh. Sebab itu kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalaulah Allah kata dalam Al-Quran ayat apa? Ayat 1000 dinar tak? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tunjukkan bagi jalan keluar dari setiap masalah dia. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan kepada dia dengan rezeki yang datang daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Maksudnya siapa yang bertakwa kepada Allah, kunci dia takwa kepada Allah. Setiap masalah mesti ada solusi. Yang kedua, akan ditambah lagi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Tiba-tiba dapat rezeki, benda-benda pun tak tahu. Kunci dia apa? Takwa kepada Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalaulah dijatuhkan langit ke atas bumi, dihempapkan langit ke atas bumi. Langit besar daripada bumi. Maknanya kalau jatuh langit ke atas bumi ni memang hancur belaka. Kalaulah dihempapkan langit ke atas bumi sekalipun, pasti akan ada jalan keluar untuk orang yang bertakwa. Sebab itu janji Allah. Berlakulah macam mana pun, musibah pun tak. Bagi orang bertakwa, pasti akan ada jalan keluar untuk mereka. Yang penting kita bertakwa. Takwa tu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita patuh suruhan Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat menjadi seorang hamba. Hamba ni dia hanya buat apa yang dia suruh dan dia tak fikir apa yang berlaku selepas tu. Cuma dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca dalam kitab kita ini muka surat yang ke-27. Kita sambung selepas Imam Haddad terangkan bahawasanya mengumpulkan dunia yang banyak itu kadang-kadang menjadi racun yang sangat bahaya. Mengumpulkan harta yang banyak. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka-mereka yang mengumpulkan harta dan kira-kira setiap hari. Setiap malam buka akaun. Berapa ringgit kurang, berapa ratus tambah, berapa. Tak boleh tidur. Macam mana aku nak kekalkan amount ni? Tak tahu nak ke mana dia. Nak bawa mana duit banyak-banyak. Kalau mati pun, habis-habis tinggal ke keluarga dia. Bukan dia yang pakai. Tak. Sebab itu dia katakan bahawasanya kalau kita dah meninggal nanti, sebut dalam kitab-kitab arwah, disebutkan kalau kita dah mati nanti, ada beberapa hari ni kita dibenarkan untuk balik ke rumah kita. Ruh kita ni boleh balik ke rumah. Tengoklah. Bini buat benda, anak buat benda, lelaki buat benda, puan buat benda. Jadi si mati ni akan mengadu dan akan merintih kesedihan. Dia kata, aku tinggalmu banyak harta dulu, tapi mu tak ada apa kebajikan mu buat pada aku. Sedekah pun tak sedekah pada aku, mengaji Quran pun tak ada, semayang pun tak atau pahala kepada aku. Jadi dia menyesal sebab tinggalkan rezeki banyak untuk keluarga dia, tapi keluarga dia tak ingat pun dia. Maka sebab apa kita nak bergantung kepada orang yang belum tahu akan ingat kita atau tidak, sedangkan kita boleh sedekah hari ni. Kita boleh bersedekah untuk diri kita nanti di alam kubur nanti. Sebab itu kata para ulama, mengumpulkan harta yang banyak tanpa ada tujuan yang benar, itu orang gila. Sebab dia mengumpulkan perkara yang dia akan tinggalkan. Dia mengumpulkan perkara yang dia akan tinggal. Semacam kita ada cawan kaca, ada cawan kertas. Tak, cawan kaca kita buang je, letak mana-mana. Tapi cawan kertas tu kita basuh semua, sapu habuk, jaga, letak dalam gerobak molek. Tapi cawan kaca biar gitu je. Padahal cawan kertas ni akan dibuang. Ya akan kekal cawan kaca. Itu perumpamaan dunia dengan akhirat. Dunia kita ni kita akan tinggalkan. Kecuali dunia yang memberi manfaat kepada akhirat kita. Itu tak apa. Kumpul harta banyak-banyak, nak buat contohnya rumah anak yatim. Contoh, wakaf. Tak apa. Sebab apa? Ada manfaat akhirat.
Jangan kita kumpul dunia semata-mata untuk dunia. Hanya untuk merasakan kelezatan dunia. Nak makan, nak duduk sedap, nak rasa tenang. Tidak ada gunanya. Sebab dunia paling-paling lama pun 1 tahun, ambil 1 tahun hidup kata dunia. Nah, tapi lepas mati tu lagi lama lagi. Tak dapat nak kita bandingkan kehidupan dunia yang sekejap dengan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Kata Imam Haddad pada perenggan yang kedua muka surat 27. Cukuplah bagimu sebagai teguran akan cinta dunia dan perintah berzuhud. Firman Allah, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharuna wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma matal hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka. Maksudnya gini, Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh jadikan semua umat ni kufur belaka, tak ada beriman seorang pun. Dan bila mereka kufur, Allah berikan semua keindahan dunia, kemewahan dunia kepada mereka. Dijadikan rumah-rumah mereka itu daripada perak, loteng-loteng perak bagi rumah mereka. Dan tangga-tangga juga daripada perak yang mereka menaikinya. Tangga rumah pun daripada perak. Maknanya kaya sangat tu. Nah, dan pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Apa dipan-dipan tu? Katil-katil, ataupun tempat-tempat menyandar yang akan mereka menyandar di situ. Dan perhiasan-perhiasan, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Allah boleh beri semua kepada orang kafir. Maknanya dunia ni sangat-sangat tak berharga di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tak bernilai sesikit pun di mata Allah. Allah boleh bagi pada siapa yang Dia nak. Okay. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang bertakwa. Macam kita cerita kisah Nabi SAW, bila Sayyidina Umar tengok Nabi tidur di atas pelepah tamar sampai berbekas belakang Nabi SAW. Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, itu Raja Kaisar, itu Raja Rom, itu Raja Parsi, mereka orang kafir kepada Allah, tapi mereka duduk dalam istana yang mewah. Kamu ni kekasih Allah, mereka musuh Allah, hidup mewah. Kamu kekasih Allah, tidur atas pelepah tamar. Rumah Nabi kecil, kalau angkat tangan sentuh atap rumah Nabi SAW. Tak ada ruang tamu macam kita. Bilik itulah dapur, itulah ruang tamu. Nah, Sayyidina Umar menangis, kata Nabi SAW, wahai Umar, takkah kamu gembira mereka pergi dengan dunia dan kita bawa akhirat? Nak risau buat apa? Nak sedih buat apa dengan orang dapat dunia? Sebab benda tu perkara yang dikeji oleh Allah.